Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So, antara berita yang menggempakan seluruh negara pagi hari ini adalah keputusan mahkamah yang amat-amat mengejutkan buat YB Bung Mokhtar dan juga istrinya. Jadi apakah keputusan itu sahabat semua, dan respon ya terkini daripada YB Bung Mokhtar ini yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Jadi untuk yang pertamanya, selepas mahkamah mengumumkan keputusan, kita juga mau melihat sedikit sebanyak respon ya daripada Bung Mokhtar berkaitan dengan keputusan tersebut. Jadi mari kita lihat video ini. Sabar. Terpaksa lah suruh naik mahkamah lagi. Kalau itu tuntutan dia kena lah. Tapi Datuk Seri betul tenang, relax sana ni ya. InsyaAllah. Tak ada masalah. Ketal. Alright. Okey. Baik, terima kasih banyak Datuk Seri. Terima kasih ya. Alright. Jadi kita boleh lihat itu dia responnya daripada Bung Mokhtar ya berkaitan dengan keputusan yang telah diumumkan oleh pihak Mahkamah Rayuan ya. Jadi sahabat semua, saya ingin membawakan Anda kenyataan media berkaitan dengan isu ini. Jadi apa sebenarnya keputusan itu? Jadi kalau kita lihat, pembebasan kes rasuah batal, Bung dan juga istri diarah bela diri. Jadi itu antara keputusan ya yang telah diumumkan oleh Mahkamah Rayuan yang membenarkan rayuan pihak pendakwan terhadap ahli Parlimen Kinabatangan Bung Mokhtar, YB Bung Mokhtar Radin dan istrinya Zize Izzati Abdul Samad untuk mereka membela diri dalam kes rasuah yang bernilai RM2.8 juta berkaitan pelaburan amanah saham. Ketika membacakan keputusan itu, sebulat suara daripada panel 3 hakim Mahkamah Rayuan hari ini, Mahkamah Muhammad Zaini Mazlan menyatakan Mahkamah Tinggi telah membuat kesilapan kerana keputusan prima facie tidak boleh disemak semula. Jadi bagi pihak Hakim Muhammad Ahmad Zaidi Ibrahim yang mempengerusikan panel rayuan dan Hakim Nurin, Badarudin Zaini menjelaskan keputusan oleh Mahkamah Perbicaraan bukan penyelesaian akhir terhadap hak tertuduh untuk membela diri. Zaini menegaskan proses perbicaraan jenayah mesti diteruskan agar tertuduh berpeluang mengemukakan pembelaan mereka. Hakim turut menekankan hak perbicaraan yang adil terpakai secara sama rata kepada pihak pendakwaan dan pembelaan. Jadi keputusan prima facie akan mengganggu perbicaraan yang adil apabila Mahkamah Perbicaraan terpaksa menangguhkan prosiding untuk membolehkan suatu pihak membuat rayuan terhadap perintah prima facie tersebut. Dan katanya tindakan ini akan mengganggu kelancaran perbicaraan dan membazirkan masa kehakiman dan ia perlu dihentikan, kata Zaini. Hakim Rayuan kemudian mengarahkan perbicaraan peringkat pembelaan terhadap Bung dan Zizi disambung semula di Mahkamah Seksyen tanpa sebarang penangguhan. 7 September tahun lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan pasangan itu untuk membatalkan keputusan Mahkamah Rendah yang mengarahkan mereka membela diri atas pertuduhan. Dan sebelum itu, 2 September 2022, Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur memutuskan pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap Bung dan juga istri. 18 September 2023, pihak pendakwaan memfailkan rayuan terhadap keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Azhar Abdul Hamid yang membebaskan pasangan itu daripada pertuduhan. Mahkamah Tinggi memutuskan sedemikian selepas membenarkan permohonan Bung 65 tahun dan Zizi 46 tahun bagi menyemak keputusan Mahkamah Seksyen pada 2 September 2022 itu. Mengikut pertuduhan pertama, Bung Mokhtar yang ketika itu merupakan pengurusi bukan eksekutif Velkra berhad didakwa secara rasuah memperoleh untuk dirinya suatu suapan iaitu wang tunai berjumlah RM2.2 juta daripada ejen pelaburan publik Mutual Berhad Mahdi Abdul Hamid melalui isteri tertuduh iaitu Zizi Izzati. Dia dituduh melakukan perbuatan itu sebagai upah bagi mendedahkan kelulusan daripada Menteri Kewangan II untuk Velkra membuat pelaburan sebanyak 150 juta bagi menyertai produk unit amanah publik mutual. Perbuatan itu didakwa dilakukan di Public Bank Berhad Cawangan Taman Melawati, Jalan Bandar 12 Taman Melawati antara 12.30 tengah hari dan 5 petang 12 Jun 2015. Bagi pertuduhan kedua, Bung didakwa secara rasuah memperoleh untuk dirinya bagi suapan wang tunai berjumlah RM262,500 daripada individu yang sama melalui akaun Public Islamic Treasury Growth Fund
yang didaftarkan nama Zizi Izzati sebagai tujuan serupa. Bung Mokhtar juga dituduh secara rasuah memperoleh untuk dirinya satu suapan wang tunai berjumlah RM337.500 daripada ejen pelaburan publik Mercusuar Berhad Nur Haili Ahmad Mokhtar melalui akaun Public Ethical Squared Fund yang didaftarkan atas nama Zizi bagi tujuan sama. Kedua-dua perbuatan itu didakwa dilakukan di lokasi sama pada jam 12.16 tengah hari dan 12.28 tengah hari pada 19 Jun 2015. Pendakwaan dikemukakan mengikut subsection 17 dalam kurungan E Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan boleh dihukum di bawah section 24 kurungan 1 Akta yang sama yang memperuntukkan hukuman penjara tidak lebih 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana yang lebih tinggi jika sabit kesalahan. Zizi Izzati mengaku tidak bersalah atas 3 pertuduhan bersebat dengan suaminya berhubung perkara yang sama di tempat tarik yang sama yang tarik dan masa yang serupa mengikut section 28 kurungan 1C Akta SPRM dan boleh dihukum di bawah subsection 24 kurungan 1 Akta yang sama membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun atau denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi jika sabit kesalahan. Jadi itu antara perkara yang berlaku sahabat semua dan pastinya ya akhirnya Bung dan isteri ya digesa ataupun diarah oleh mahkamah untuk membela diri dalam pertuduhan terbabit. Apa pandangan anda sahabat semua? Jadi sebelum saya akhiri, satu perkara yang agak mengejutkan apabila pengurus kilang rugi lebih RM900,000, hampir sejuta kerana terpedaya dengan skam pelaburan. Jadi ini yang saya katakan sahabat semua, berhati-hati dengan skim-skim cepat kaya pelaburan yang anda nampak di mana-mana, di Facebook kah, di grup WhatsApp kah dan sebagainya. Kerana ini akan menjadikan anda sebagai mangsa sekiranya anda terlalai ya ataupun percaya dengan skam-skam pelaburan seperti ini. Seperti mana yang berlaku seorang pengurus kilang ini yang dikatakan mengalami kerugian hampir 1 juta selepas mendakwa terpedaya dengan pelaburan dalam talian pada Mei tahun lepas. Ketua Polis Johor Datuk M. Kumar berkata wanita berusia 53 tahun itu telah dimasukkan dalam kumpulan WhatsApp yang menawarkan pelaburan dalam bidang perhotelan dan menjanjikan kadar pulangan tinggi serta mudah dalam jangka masa singkat oleh individu yang tidak dikenali. Beliau berkata tertarik dengan keuntungan yang dijanjikan mangsa. Mangsa telah membuat pembayaran secara pindahan dalam talian ke beberapa akaun bank berbeza berjumlah RM943,250 untuk dilaburkan pada September hingga Oktober lepas. Setelah bayaran dibuat, mangsa dimaklumkan bahawa pelaburan telah mencatatkan keuntungan berjumlah RM600,000. Namun dia dikehendaki membuat bayaran tambahan bagi membelikan wang keuntungan itu untuk dikeluarkan. Bagaimanapun mangsa akan membuat bayaran tambahan seperti yang mana yang diminta. Dirinya telah ditipu sebelum membuat laporan polis pada Sabtu lepas dengan kerugian dialami berjumlah hampir RM1 juta katanya dalam satu kenyataan. Jadi ini yang saya katakan sahabat semua, berhati-hati dengan apa yang kita lihat, apa yang kita nampak karena semua itu ya adalah besar kemungkinannya adalah satu penipuan seperti mana yang berlaku kepada individu ini. Jadi sampai di sini saja. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan ya anda boleh berikan di dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemat. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apa cangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.